Apabila aktiviti global terhenti dan gempa dengan laporan penemuan virus baharu menyerang manusia pada tahun 2019. Coronavirus iaitu virus yang baharu dikenal pasti dikesan semula daripada sebuah pasar makanan eksotik di Wuhan, China. Pandemik COVID-19 juga dikenali sebagai pandemik coronavirus atau wabak coronavirus dan sedang berlaku secara global berpunca daripada coronavirus sindrom pernafasan akut teruk 2. Wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di Bandar Raya Wuhan, Hubei, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 11 Mac 2020 sehingga lebih daripada kes telah disahkan dengan lebih daripada kematian disebabkan oleh COVID-19. Pada 12 Januari 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengesahkan bahawa coronavirus baharu yang menjadi penyebab penyakit pernafasan sekelompok penduduk di Bandar Wuhan, wilayah Hubei, China yang dilaporkan kepada WHO pada 31 Disember 2019. Tidak seperti wabak SARS pada tahun 2003, nisbah kematian kes untuk COVID-19 jauh lebih rendah tetapi penularannya jauh lebih tinggi dengan jumlah kematian yang ketara. Mulai 15 Mac 2020, Malaysia menyaksikan peningkatan mendadak dalam kes aktif COVID-19. Oleh itu, pada malam 16 Mac 2020, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengadakan secara langsung seluruh negara bagi mengumumkan keputusan kerajaan pusat dalam melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Berdasarkan secara langsung malam itu, 6 cekakan telah dikenakan. Sehingga 22 Mac, selain dari tanah besar China, wabak ini telah merebak ke 177 negara lain di seluruh dunia dengan Korea Selatan, Itali, Iran, Sepanyol dan Amerika Syarikat antara negara yang paling terjejas. Pada 12 Januari 2021, Sultan Abdullah mengisytiharkan darurat kebangsaan hingga sekurang-kurangnya 1 Ogos 2021 untuk mengekang penyebaran COVID-19 dan sebagai tindak balas terhadap kemulan politik yang melibatkan Kerajaan Perikatan Nasional yang telah diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin. Di bawah pengisytiharan darurat ini, Parlimen dan pilihan raya ditangguhkan sementara Kerajaan Malaysia diberi kuasa untuk memperkenalkan undang-undang tanpa persetujuan. Virus ini kebanyakannya menular antara seseorang dengan cara yang serupa dengan influenza melalui kesisan pernafasan daripada batuk atau bersin. Ia dianggap paling mudah berjangkit apabila seseorang menerima tanda gejala. Masa antara pendedahan dan penulaan gejala biasanya 5 hari, tetapi mungkin berkisar antara 2 hingga 14 hari. Gejala umum termasuk demam, batuk dan sesak nafas. Komplikasi mungkin termasuk radang paru-paru dan sindrom kesukaran pernafasan akut. Peperangan melawan pandemik COVID-19 masih belum tamat. Malah kian sengit yang memerlukan kesepaduan rakyat dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk menanganinya, kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Beliau berkata, usaha KKM membendung penularan COVID-19 dalam negara tetap diteruskan dan kemudahan kesihatan awam dalam mendepani pandemik itu setakat ini masih boleh bertahan. Peperangan masih belum tamat dan semakin sengit. Dr. Nur Hisham sekali lagi mengingatkan masyarakat supaya mengamalkan prosedur operasi standard SOP seperti penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka, sentiasa mencuci tangan dan elak tempat serta ruang sesak ketika berhimpun di ambang tahun baharu bersama keluarga. Pandemik COVID-19 di Malaysia telah memberi kesan besar terhadap ekonomi Malaysia termasuk penurunan nilai ringgit Malaysia MYR dan penurunan keluaran dalam negara kasar KDNK. Wabak ini juga memberi kesan buruk kepada beberapa sektor utama termasuk sektor hiburan, pasar, peruncitan, perhotelan serta pelancongan. Selain kekurangan barang dan perkhidmatan, banyak bisnes terpaksa membiasakan diri dengan konsep penjarakan sosial serta perintah berkurung yang mempengaruhi pendapatan mereka. Saham di Bursa Malaysia jatuh ketika pandemik
hingga para pelabur bergegas pergi akibat takut akan kesan ekonomi yang disebabkan oleh virus ini. Perkara semakin diburukkan lagi dengan adegan tidak stabil politik tempatan di negara ini. Perdana Menteri menganggarkan kerugian sektor pelancongan sebanyak 3.37 bilion ringgit Malaysia pada bulan Januari hingga Februari 2020. Malaysia yang sebahagian besarnya bergantung kepada pelancongan dan menjadi antara destinasi utama bagi pelancong Cina mengalami kemerosotan kemasukan pelancong dari tanah besar Cina disebabkan oleh pandemik virus ini. Terdapat juga beberapa usaha untuk mencegah penularan virus ini. Yang pertama, menggunakan sapu tangan atau tisu semasa batuk dan bersin. Yang kedua, sentiasa memakai pelitup muka dan hidung. Yang ketiga, mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan pen sanitasi tangan. Yang kelima, memeriksa suhu badan sekiranya ingin masuk ke dalam bangunan. Yang keenam, mendapatkan rawatan doktor dengan segera sekiranya mengalami simptom-simptom penyakit. Yang ketujuh, tinggal di rumah hingga penyakit sembuh jika diberi cuti sakit. Dan yang ke-8, tidak sesuka hati meludah di merata-rata tempat. Tanam sirih dalam taman, gali lubang di tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman. Lain kali bersua lagi. Akhir kata daripada saya, penyampai anda Nur Elina Tasha binti Muhammad Ali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.